Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para penonton dirahmati Allah sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi peluang untuk kita terus hidup di muka bumi Allah dan menjadikan kita di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepadanya di mana saja kita berada. Usikum bitaqwallah. Saya pesan diri saya dan semua agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ialah dia menjadikan langit, bumi, gunung ganang, bukit bukau, makhluk yang kecil, yang besar, semuanya bergerak di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berdepan dengan suasana hari yang disebut sebagai gerhana bulan. Bermula pada petang dan akan berakhir lebih kurang pukul 10, pukul 8 lebih pada malam ini. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku peristiwa gerhana bulan, gerhana matahari kebetulan pada waktu itu ialah berlaku pada tahun kedua hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kebetulan juga pada waktu itu berlaku kematian kepada anak baginda Ibrahim. Bila Sayyidina Ibrahim alaihissalam wafat pada hari tersebut yang kebetulan berlaku gerhana matahari pada waktu itu, maka orang ramai mengaitkan peristiwa gerhana dengan kematian Ibrahim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan kepercayaan tersebut dengan penuh keyakinan. Baginda menyebut innasyamsa wal qamar ayatun min ayatillah. Sesungguhnya ciptaan matahari, ciptaan bulan tu dia sebahagian di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda keagungan Allah. Jadi jelas bahawa yang pertama Nabi jelaskan bahawa matahari, bulan adalah sebahagian di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Yakshifani limauti ahadikum wa li hayatih. Yang berlaku bukan disebabkan kematian seorang di kalangan kamu ataupun hidup seorang di kalangan kamu. Yang kadang-kadang ada orang yang merasakan bahawa bila sesuatu yang sedih menimpanya dikaitkan dengan kesedihan tu turut dirasai oleh alam. Ataupun boleh matahari, bulan dan seumpamanya. Kata Nabi SAW, berlaku bukan disebabkan kematian dan bukan disebabkan lahirnya seorang tokoh, seorang pemimpin yang agung. Kerana waktu dia lahir kita tak tahu siapa dia kecuali Nabi SAW. Maka oleh kerana itu kata Nabi SAW, dia berlaku gerhana ini bukan disebabkan mati seorang di kalangan kamu ataupun hidup seorang di kalangan kamu. Cuma Nabi SAW mengajar kita, memandu kita supaya bila berlaku sesuatu fenomena yang besar daripada apa yang dikuasai oleh kita, kita balik semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza raaitum zalika fad'ullah. Nabi SAW menyebut bila kamu lihat suasana itu, suasana apa dia? Suasana gerhana. Gerhana bulan, gerhana matahari dan seumpamanya, maka apa yang Nabi suruh kita? Nabi suruh kita 4 perkara. Dan turut hadis riwayat Bukhari, disebut bahawa yang disuruh Nabi SAW yang pertama hendaklah kamu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tengok gerhana matahari, gerhana bulan, banyakkan doa pada waktu itu. Tuan-tuan sekalian, negara kita dan dunia sedang berdepan dengan pandemik COVID-19 yang sangat kritikal. Kita berada pada angka 7,000 lebih pada setiap hari. Bermula hari semalam, dan ini sangat membimbangkan kita terutama bila melihat kadar kematian yang makin hari makin meningkat. Dan suasana kebimbangan ini terpaksa kita semua hadapi. Dalam situasi ini kita jaga SOP yang ditentukan oleh pihak KKM, Kementerian Kesihatan. Kita jaga penjarakan kita pakai face mask di tempat awam. Kemudian kita jaga semayam pun kita jaga kurangkan keluar di tempat-tempat yang sesak dan seumpamanya. Tetapi itu sebahagian di antara apa yang menurut pandangan perubatan, pandangan kesihatan, bahawa mekanisme untuk mengelak kita daripada terkena wabak tersebut. Ini sebahagian. Apakah ini saja? Tidak. Tentu tidak.
Sebab ada orang yang tak pernah keluar rumah kadang-kadang kena, sebagai contoh. Ya. Maka kan itu, ini ikhtiar, tanggungjawab kita yang pertama. Yang kedua, ya, mengambil vaksinasi, ya, suntikan vaksin. Ya. Sebab ini salah satu mekanisme bukan untuk tidak dijangkiti, sebab ada kes, ya, dan semua pengeluar vaksin tidak menjamin 100%, ya, yang dapat suntikan tak akan kena. Ya. Ada yang jamin 95%, bermakna 5% akan kena. Ya. Ada yang jamin sampai 65% atau 70%, berarti 30% lagi akan kena. Siapa mereka yang akan kena semula ni? Boleh kerana faktor tubuh dia, ya, faktor imuniti dia, kekuatan tubuh dia. Bermakna bahawa dia tidak menjamin, cuma, ya, mengambil ni satu di antara kaedah kita untuk mengelak supaya kita, kalaupun kena, mudah-mudahan tidak memudaratkan. Ya, itu ikhtiar, sebagaimana kita makan ubat dan seumpamanya. Kemudian yang ketiga ialah doa. Nabi SAW sebut, bila berlaku gerhana matahari dan bulan, maka banyakkan doa. Ya, maka ambil kesempatan. Ya, bila petang nanti, bila sampai waktu berlaku gerhana, perbanyakkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa doa supaya Allah Taala elak kita, isteri kita, keluarga kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat sepejabat kita, negeri kita, negara kita, ya, dan bahkan kalau boleh seluruh dunia. Ya, namun kita tahu bahawa Allah Ta'ala ada jadual dia, ada aturan dia, itu hak Allah. Ya, dan kita hamba, kita mohon. Ya, bila yang Allah nak perkenan, itu urusan Allah Ta'ala. Jangan putus asa. Dalam hadis dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, ya, jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, la tayasu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi suruh pertama, hendaklah kamu membanyakkan doa. Banyakkan doa pertama. Bila berlaku gerhana, Nabi suruh kita banyakkan doa. Ya, bukan pergi bertempik mengatakan ada orang kadang-kadang pukul. Ni khurafat-khurafat yang berlaku. Tapi Alhamdulillah zaman kita dah tak ada. Ya, saya ingat zaman dulu-dulu, bila berlaku gerhana, ada yang pergi ambil kayu, pergi pukul pokok yang tak keluar buah. Ya, ada yang pukul tin, kononnya naga telan mata bulan tersebut menyebabkan bulan hampir hilang. Ya, ada yang bertempik meraung dan berbagai-bagai. Ya, bahkan ada yang sujud kepada matahari, sujud bulan. Ya. Ya, sedangkan Allah tak sebut la tasjudu lisyamsi walal qamar, jangan kamu sujud pada matahari dan bulan. Matahari bulan makhluk, dia bukan Tuhan. Ya, dia bukan Allah, dia bukan Tuhan, dia bukan pencipta, dia kena cipta. Ya, maka dia makhluk, dia bukan khalik. Maka Nabi SAW suruh pertama, hendaklah kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, fakabbiru, hendaklah bertakbir, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, hebatnya Allah Ta'ala. Sebesar-besar matahari, tiba-tiba datang bulan yang kecil boleh lindung dia. Ya, dan itu yang fenomena yang menyebabkan Nabi Allah Ibrahim waktu dia kecil, ya, memikir-mikirkan siapa Tuhan sebenar. Maka bila terbit bulan, dia lihat bulan tu hebat, cerah, maka dia sangka itu Tuhan. Tapi bila ada awan melindunginya, maka dia kata, oh tak mungkin Tuhan. Kemudian besoknya keluar matahari lagi cerah, lagi besar, dia kata melihat ini Tuhan. Tapi bila matahari pun mari awan melindungi atau berlaku gerhana, kadang-kadang bulan melindunginya, maka confirm ini bukan Tuhan. Ya, maka oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita pakabbiru, kita bertakbir, membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu Allah tak sebut dalam yang lain, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, subhanaka faqina azabannar. Dan mereka yang mengingati Allah sama ada waktu dia berdiri, waktu dia duduk, waktu dia baring. Tiga fenomena, tiga keadaan. Sama ada kita ni dalam setiap waktu, sama ada kita berdiri, atau kalau tak berdiri kita duduk, kalau tak duduk kita baring. Ya, tapi dalam tiga situasi ni mereka selalu ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, dan memikirkan kejadian ciptaan, ya, langit dan bumi. Ya, ciptaan langit, ciptaan bumi, memikirkan kejadian ciptaan-ciptaan tersebut. Hebatnya matahari, hebatnya bulan yang Allah ciptakan, hebatnya cakrawala di langit, hebatnya gunung ganang yang ada keliling kita, hebatnya pokok yang kita tanam besar lebih besar pada kita dan seumpamanya. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batil. Maha suci Allah, engkau tidak jadikan segala ini sia-sia. Ya, fenomena gerhana bukan sia-sia. Ya, fenomena gerhana nak tunjuk bahawa Allah Ta'ala maha pengatur. Cakrawala bergerak. Ya, tapi ada masanya dia ditutupi, dia dilindungi. Ya, berlaku fenomena gerhana sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada satu kerajaan hebat di dunia
yang boleh menafikan, yang boleh menolak, yang boleh mengelak supaya tidak berlaku gerhana. Ya, jadi itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah suruh kita apa dia? Membesarkan Allah. Fakabbiru, ya, bertakbir. Hendaklah kita bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bila berlaku gerhana apa nak buat? Antara banyakkan doa, yang kedua banyakkan takbir. Ya, bertakbir pada Allah, bertakbir membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Banyakkan zikir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian wasallu, dan adalah mendirikan sembahyang. Itu sunat sembahyang, sunat gerhana. Ya, sunat gerhana ni sembahyang tak sama dengan sembahyang-sembahyang yang lain. Ya, sembahyang sunat gerhana ni tidak ada azan, tidak ada iqamah sebagaimana sembahyang lain. Ya, tapi ada seruan, ada ajakan supaya orang lain, ya, mari sembahyang sama-sama. Kemudian ada sembahyang di 2 rakaat. Beza sembahyang dia sembahyang fardu lain. Ya, dia ada tambahan pada rokok 2 kali. Ya, rokok pertama, lepas kita baca Fatihah, baca surah, kemudian kita rokok. Dan surah tu pun, ya, kalau tengok maka digalakkan baca surah-surah yang panjang. Ya, sampai 5 surah, 6 surah, surah-surah yang panjang, 200 ayat, 300 ayat. Ya, dan kalau boleh sehinggalah, ya, berakhirnya gerhana tersebut. Lama sembahyang tu. Kemudian rokok lama. Nabi SAW rokok dia, ya, baginda lama rokoknya sebagaimana lamanya dia berdiri. Ya, rokok pertama, kemudian berdiri balik, baca Fatihah semula, baca surah semula. Ya, kali kedua ni lebih pendek pada yang pertama. Kemudian rokok, ya, kemudian i'tidal, kemudian itu pada rakaat pertama. Bermakna dia berbeza. Kemudian ada khutbah, ya, mengingatkan semua supaya bertakwa pada Allah. Orang Islam ni, tuan-tuan sekalian, kita orang beriman pada Allah Ta'ala, apa situasinya, balik kepada Allah. Gerhana matahari itu, kita, ya, pada asasnya zaman kita tak ganggu apa, elektrik ada, rumah ada. Kalau cuaca gelap pun rumah kita ada elektrik, tak ada masalah sebagai contoh. Tetapi, ya, fenomena ini bukan fenomena yang biasa. Dia bukan berlaku setiap bulan, dia bukan berlaku zaman Nabi dalam 10 tahun. Akhir-akhir ini kita tengok banyak kali berlaku. Ya, mungkin dunia sebagaimana Nabi sebut, dunia dah tua, ya, dah makin berdepan dengan saat-saat kehancuran, kemusnahan. Ya, dan ini di antara fenomena yang berlaku. Maka Nabi suruh dirikan sembahyang. Ya, sembahyanglah. Orang Islam ni bila ada situasi sembahyang. Ya, sembahyang ni, ya, doa. As-salatu, ya, sembahyang itu ialah doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, wa tasaddaqu, akan bersedekah, membanyakkan sedekah. Bila gerhana berlaku gerhana, Nabi suruh perbanyakkan sedekah pada waktu itu. Perbanyakkan sedekah. Ya, sebab fenomena gerhana matahari, gerhana bulan ni suatu kekuasaan, suatu tanda kebesaran Allah. Tapi apa sebenarnya berlaku di saat itu? Ya, di saat berlakunya tempoh gerhana tu, apa yang berlaku kepada bumi, kepada alam, kepada udara, kepada cakrawala seluruhnya. Ya, banyak benda yang perlu diteliti, dikaji. Maka Nabi suruh perbanyakkan sedekah pada waktu. Banyakkan sedekah. Bila waktu gerhana, sedekahlah. Ya, boleh jadi ini di antara hikmah Tuhan, ya, bila mana ditasyri'kan supaya kita, ya, berlaku suasana semikian. Maka keempat-empat perkara ni, pertama doa, yang kedua membesarkan Allah takbir, yang ketiga sembahyang, yang keempat sedekah, semua tu di antara mengaitkan 2 perkara. Satu, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita, dalam sembahyang kita, dalam takbir kita. Dan hubungan kita dengan manusia dalam sedekah kita. Ya, maka hubungan 2 ni kena jaga. Hubungan dengan Allah, dia yang mencipta langit, bumi, matahari, gunung ganang sebagainya, dan dia mentakdirkan berlakunya gerhana. Hubungan dengan manusia kita kena jaga. Sedekahlah harta kita, sedekahlah, sebab sedekah itu sebenarnya gantian supaya Allah ampun dosa. Ya, sebab sedekah ni Allah ampun dosa. Dengan sedekah Allah ampun dosa kita. Dengan sedekah Allah ganti berbaik daripada apa yang kita bagi. Dengan sedekah Allah elakkan bala. Dengan sedekah macam-macam. Ya. Sebab tu orang yang meninggal dunia, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau Allah panjangkan sikit umurku, aku nak sedekah hartaku. Ya. Pasal apa nak sedekah? Kerana sedekah ni dia, pertama, Allah ampun dosa. Ya. Kadang-kadang kita sedekah ni, ya, kita niat, ya Allah ampun dosa. Sedekah tu minta Allah ampun dosa kita. Maka kita sedekah. Ya. Dan Nabi SAW menyebut bahawa dengan sedekah Allah Ta'ala ganti baik-baik. Ya, Allah pun sebut dalam Quran, dengan sedekah Allah ganti lebih baik daripada apa yang kita bagi. Ya, sama ada dunia, ya, di antara amalan yang kita buat dunia dapat balasan dunia dan akhirat, ya, sedekah, ya, buat baik pada ibu bapa, itu balasan segera.
Ya, kita buat di dunia, kita dapat balasan dunia dan kita dapat balasan di akhirat. Ya, sebahagian di antara amalan kita dapat ganjaran di akhirat, tapi tak dapat ganjaran dunia. Berbeza dengan sedekah. Sedekah kita bagi, dunia kita dapat. Ya, sebab tu Nabi bersumpah, ya, demi Allah tidak akan miskin orang yang sedekah. Jadi sedekah ni dapat ganjaran dunia. Ya, dan sedekah ni bagi sebahagian di antara kita mungkin dia rasa bahawa kalau dia tak ada duit maka dia tak mampu sedekah. Sedekah bukan harta. Ya, sedekah bukan hanya harta. Sedekah, hatta Nabi kata kamu buang duri di jalan, itu dapat pahala sedekah. Kita tolong orang susah dapat pahala sedekah. Beri salam sedekah, senyum pun sedekah. Ya, takkan senyum tak boleh. Ya, senyum sedekah, jumpa kawan, ya, dan nasihat yang baik, teguran yang baik. Ya, kita mungkin orang sabar di atas cercaan, makian dan seumpama yang kita tengok manusia yang tidak beradab, kadang-kadang kutip maklumat yang tak betul, disebar dengan maklumat tak betul dengan tujuan fitnah, direka-reka tulisan-tulisan yang kau marut kamu dikaitkan dengan orang ni, ya. Dan ini semua suasana fitnah yang kadang-kadang, ya, tak perlu kita layan semua perkara, ya, dan tak perlu kita kutip semua benda, ya, tak perlu kita masuk kepala semua perkara. Ya, maka bila ditanya apa yang terbaik bagi kita, ya, ialah kurangkan baca Facebook, banyakkan baca Quran. Ya, kurangkan baca Facebook yang mengarut-ngarut yang tak betul lah. Ya, kecuali maklumat yang betul, ilmu yang bermanfaat, nasihat-nasihat yang berguna, panduan yang hidup yang berguna, maka ambillah. Ya, kita, ya, jadi diri kita ni seumpama lebah, walaupun dia masuk dalam kawasan sampah, dia akan cari tempat yang baik. Dia akan cari bunga, dia akan cari madu. Ya, jangan jadi seumpama lalat, walaupun duduk dalam taman bunga, tapi tabi'i dia cari buruk, dia akan jumpa. Kalau kita cari keburukan, kita jumpa keburukan sebab kita cari keburukan. Semua manusia ada kelemahan, semua manusia ada kekurangan. Kalau kita cari kekurangan dia, pasti kita akan jumpa. Tapi orang beriman, kita tak diminta untuk mencari kelemahan. Sebab kalau kita duk siasat kelemahan orang lain, keburukan orang lain, fitnah pada orang lain, maka demikian orang akan balas pada kita. Ya, maka kan itu kita mencari kebaikan. Ya, kita harapkan suasana peristiwa yang besar yang Allah takdirkan berlaku pada hari ini, gerhana bulan pada hari ini, suatu ruang yang Allah Ta'ala seolah-olah Allah nak bagi peluang pada kita, banyakkan doa. Kamu tengah musibah, ya, banyakkan minta doa pada Allah. Kamu tengah ditipu musibah sekarang. Ya, sahabat-sahabat kita di Palestin ditipu musibah, sahabat-sahabat kita di Rohingya, sahabat-sahabat kita di seluruh dunia. Di Syria berlaku suasana yang tidak aman, di Yaman dan seumpama, semua ini, ya, yang menimpa sama ada direct pada insan, pada manusia, atau kepada fenomena diri kita, keluarga kita. Ya, maka seolah Allah Ta'ala suruh berlaku gerhana matahari berapa jam ini? 4, 5, 6, 7, 8, lebih kurang 4 jam setengah. Ya, supaya kita banyakkan doa, banyakkan agungkan Allah, banyakkan sedekah, dan kita mendirikan sembahyang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita dan menjadikan kebaikan dengan fenomena ini. Semoga Allah Ta'ala semoga kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu alam, hingga kita bertemu dalam sesi yang akan datang. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.